Tapi persoalannya ialah, kenapa susah sangat kita nak buat pahala? Sedangkan Nabi SAW kata, pahala ni sangat mudah untuk kita buat. Sebab rahmat Allah lebih besar daripada kemurkaan Allah. Artinya Allah sayang kepada kita ni lebih besar daripada kemurkaan Allah terhadap dosa-dosa yang kita buat. Saya teringat satu hadis Abu Hurairah, hadis Muslim. Mafhum dia, Nabi kata, barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan tetapi dia tak buat perkara kebaikan tersebut, Allah Ta'ala catatkan satu kebaikan untuk diri dia. Mudah tak tuan-tuan? Niat saja. Niat untuk buat satu kebaikan tapi dia tak buat kebaikan tersebut, Allah dah bagi satu kebaikan. Nabi kata lagi, siapa yang berniat untuk buat satu kebaikan lalu dia melakukan kebaikan tersebut, Allah Ta'ala catatkan baginya 10 hingga 700 kebaikan. Maha kaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat Allah sangat luas. Lalu Nabi kata, barang siapa yang berniat untuk buat maksiat lalu dia tak jadi buat maksiat tersebut, Allah Ta'ala tak catat apa-apa kemaksiatan buat diri dia. Tapi kalau dia niat nak buat maksiat, dia buat maksiat tersebut, Allah tulis satu kemaksiatan. Allah tak tulis 10 ataupun 700 seperti mana kebaikan yang dia lakukan. Bukankah rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaan Allah? Persoalannya, kenapa kita susah nak buat pahala? Ni saya nak minta Ustaz lah sambil-sambil jekah bagi segar sikit tu. Ustaz lah pun nampak macam tak apa-apa, nak ngantuk dah tu. Tadi tidur dah tadi. Tak riba je tidur ni. Macam mana Ustaz kita nak dapat pahala mudah ni Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi Ustaz Zakaria, moderator kita pada malam ini. Ustaz Zakaria ni tuan-tuan bukan senang jadi moderator. Beliau adalah moderator istana. Kalau raja-raja tu dialah moderator. Tapi malam ni dia telah mencemar duli bersama dengan penceramah yang marahin ni. Walaupun demikian, terima kasihlah Ustaz kerana sudi bersama kami ni. Kita ni siapa aja kan? Tumpan syafaat. Tumpan syafaat. Kami tumpan syafaat. Kami cak ayam ya tuan-tuan. Yang saya kasih Profesor Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, sahabat baik saya. Saya suka tuan-tuan jumpa kawan-kawan ni sebab boleh senda gurau, boleh melawak, kadang tak simpah hati. Begitulah kawan-kawan, kalau lama tak jumpa rindu. Tapi kalau jumpa kutuk-kutuk tu biasalah. Kalau mereka terasa hati pada muka. Yang saya kasih sahabat saya Ustaz Selim Bahrim, apa tu tengok tombok cuma ikut. Sebenarnya mereka tak larat letih tuan-tuan. Letih sungguh-sungguh. Ya, kira nak pejam mata lah. Tapi main dengan mic ni pegang dia tak jadi pejam. Ustaz Selim Bahrim sangat letih sampai jadi penat tuan-tuan. Dia lelah tu. Nampak teruk lah. Rasa-rasa lepas forum ni pun jalan. Ya Allah, panjanglah umur. Kan doa, panjanglah umur sahabatku ya Allah. Itulah senda gurau lawak. Bukan apa kawan-kawan tuan-tuan. Kalau saya mati dia ingat saya. Tak ada di forum kawan kita tu Ustaz Abdullah Khairi, dia dah duk melawak kan. Sebab saya yang paling tua dalam grup ni. Saya paling tua lah. Mereka muda lagi. Sekarang lagi muda, dia baru 24 kan. 24. 24. Alhamdulillah belagak nak mampu 40 lebih. 40 lebih dah 24. Jadi saya paling tua lah kan. Saya Alhamdulillah tak ada penyakit lah. Sebab apa? Sebab tak pernah cek. Kalau cek penyakit macam-macam kan. Biar tak payah cek atau mati lah tuan-tuan. Tuan-tuan, sebenarnya nak buat dosa lagi susah. Nak buat dosa susah tuan-tuan. Tak layak kita masuk neraka Allah. Layak kita masuk syurga. Nak buat dosa, nak berzina. Tuan-tuan ingat senang tak? Nak berzina, kena tempah hotel. Betul tak? Tak boleh hotel mesti bukan cak ayam, mesti 5 star. Kalau cak ayam orang 1000. Betul tak? Kena ada duit. Kalau tak ada duit, nak tempah pelacur macam mana?
Susah tau. Ni bukan pengalaman, ni cerita. Sehari dia berkata, ustaz ada pengalaman. Tak cerita. Dia kata, ustaz macam tahu lah. Tak. Susahnya nak berzina. Tapi ada orang, tuan-tuan, sanggup, tuan-tuan, tempah pelacur, tempah hotel, punya susah tu. Nak buat dosa juga nak berzina. Tuan-tuan tengok. Allah, lagi apa, tuan-tuan? Kita nak minum arak. Ingat senang lah. Nak kena pergi beli tu, tuan-tuan, bukan boleh pergi beli macam tu ya. Mungkin pergi upah bangla ke siapa kan. Atau orang bukan Islam, pergi beli tu, nak minum. Boleh minum terang-terang. Kena tangkap, kena sorok-sorok. Susahnya nak buat dosa. Nak minum arak. Tuan-tuan, nak tikai ekor senang tak? Kena pakai topi geledah. Ada gelak tu pernah buat dah tu. Pakai topi geledah, cermin hitam. Masuk, tuan-tuan. Ni. Motor kena parking jauh, takut nampak. No, nak beli tu. Dah beli keluar lagi, tuan-tuan tu. Tu belum tentu dapat ke tu. Belum tentu kena. Susahnya nak berjudi. Tak bosan, senang tak? Game plastik hitam. Allah. Pakai helmet juga. Kan? Pukul 10 pergi beratok dah. Tiba-tiba kena serbu lari. Masuk van jenazah. Belum mati, dia mati dah. Susahnya, tuan-tuan nak buat dosa. Nak buat pahala senang tak? Senang, tuan-tuan duduk dalam ni. Lena dah buat pahala. Pak Bala. Ni Lena ni. Terus aku terkah pun Lena. Hei, Lena. Tu pun dapat pahala. Tapi tak nampak ambil adik gelak derat. Anak siapa ni, tuan-tuan bayang tengok. Senangnya dapat pahala. Ni anak orang ni. Kan? Dia mai. Bapak dia tak mai. Bapak dia dapat pahala. Faham mai tak? Tak mai, kurang ajar macam bapak. Dia kata, hampir aku dapat pahala. Tengok. Anak mai, bapak tak mai. Mak hang mai tak? Tak mai juga. Dia tak anak lah. Dia tak hampir adu depan sekali. Dia tak. Aku dapat pahala di rumah. Itulah kurang ajar macam pak hang. Senang dah dapat pahala. Hantar anak pun dapat pahala. Allahu Akbar, tuan-tuan. Senang. Duduk dalam majlis dapat pahala. Ni malaikat turun ni rahmat kan? Ustaz kata rahmat. Rahmatnya tuan-tuan. Majlis ilmu lah yang paling rahmat. Boleh lena. Tuan-tuan majlis lain boleh lena tak? Bagi salam yang tak lena lah. Rahmatnya. Mana ada majlis lain boleh lena? Tuan-tuan pergi kenduri boleh lena tuan-tuan? Tak boleh lena. Majlis ilmu lena. Tu pun dapat pahala. Yang depan ni diganda pahala ni lebih. Hak belakang lambat sikit lah. Dulu anu tak tahu kan. Tapi pahala dapat juga. Menunjukkan senangnya dapat pahala. Ada orang tuan-tuan bukan nak main dengan ceramah pun. Dia nak dikecil lah. BBC kan tu siapa duduk terkah. Main duduk juga. Dapat pahala. Pahala kencing pun dapat. Pahala ni pun dapat. Ya alhamdulillah ada orang tuan-tuan nak kencing main masjid. Nak kencing main masjid. Kan? Hak kena kencing pun dah main masjid. Allah Akbar. Hebatnya pahala. Tuan-tuan tengok, ni sekarang ni musim kita nak pergi haji. Tengok dalam hadis hadis kata apa? Al-umratu ila al-umrati kafaratul lima bainahuma. Nampak? Umrah ampun dosa. Tuan-tuan bayang tengok senangnya pahala Nur Mazi tu. Dia pergi umrah saya. Nur Mazi. Allah, belagak nak mampu. Aku ceramah, dia ceramah. Kita cakap 5, dia cakap 10. Cukup susah nak bawa mu tuan-tuan orang macam ni. Dia kali jangan pergi dengan aku lah. Allah, tuan-tuan. Saya tengok dia tak suka. Tapi saya tahu macam mana nak sentuh hati dia. Duduk depan Kaabah ni, orang tak pernah teriak. Dia jumpa saya. Ustaz, saya tak nak teriak, Ustaz. Saya kata, entah nak sakit. Saya pergi, saya doa. Ya Allah, mana ada manusia tak ada dosa, Ya Allah. Hidup ini, Ya Allah, penuh dengan dosa. Ya Allah, ni sahabatku, Ya Allah. Dia angkat tangan, Ya Allah, ampun dosa dia, Ya Allah. Abang Aziz, angkat tangan. Dia bangkal, Ya Allah, ampun dosaku, Ya Allah. Aku ada isteri, aku tinggal di rumah, Ya Allah. Dia bini tak bawa. Ampun dosa aku, banyak dosa dengan bini aku. Rupanya takut bini. Teriak punya huduh, tuan-tuan. Bila dia teriak, saya psikologi. Macam mana nak touch dia? Bila dia mula teriak, saya akan peluk dia. Bila peluk, saya bisik kat telinga. Bang, mana ada orang tak ada dosa, bang? Dia teriak tebau saya. Anak saya ambil, aku viral, tuan-tuan. Orang tengok 1.6 juta. Abang Aziz famous tu.
Tapi tak ada apa, memang apa takut bini, tuan-tuan. Nak menunjukkan, tuan-tuan, umrah ke umrah ampun dosa. Umrah ke umrah ampun dosa, tuan-tuan. Wal hajjul mabrur laisal jaza illa al jannah. Haji yang diterima oleh Allah, balasan dia syurga. Tengok, senang tak? Tu yang berebut nak pergi haji, tuan-tuan. Ada orang nak pergi haji. Ni, Ustaz Aslin, abang ada peluang nak pergi haji. Kerana apa? Ampun dosa, tuan-tuan, surga menanti. Ni Ustaz ni saya nak bawa bulan 12 ni. Dia kata, aku lama 3 tahun tapi hang bawa aku. Hang nak pergi macam mana? Dia kata, aku nak ikut hang. Saya kata, hang nak ikut aku? Hang bukan profesor ke? Aku cahaya nak. Dia kata, aku profesor babi lah, dia kata. Dia pakai babi, tuan-tuan, memang layak lah profesor babi. Dia pakai babi. Tapi hebat dia nak ikut saya. Kerana apa? Tawaddu'. Nak bersama untuk apa? Untuk ampun dosa, nak dapat pahala. Pahala bila Allah ampun dosa, dapat pahala mana? Syurga. Tu yang orang nak pergi umrah, nak pergi haji. Kerana apa? Kerana semayang di masjid 27 kali ganda. Semayang Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Nampak senang tak dapat pahala? Semayang Masjid Haram 100,000 kali ganda. Sebab tu ada orang pergi umrah tak semayang dah. Sebab banyak pahala, dia kata. Pelik, tuan-tuan. Nak buat, tuan-tuan, dosa susah, tuan-tuan, susahnya. Tapi ada orang berebut semata-mata nak masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pelik tak, Ustaz? Pelik. Tuan-tuan tengok ni, duduk ni kan, duduk. Lagi kita akan edarkan tabung. Edar tabung lagi dengan sehati. Bawa duit tak? Ada yang kata, Ustaz, saya tak buat duit. Tak buat duit, tuan-tuan tahu tak macam mana? Tengok dapat pahala. Sebab tu tabung lalu dia tengok ya. Senyum. Sebab senyum dapat pahala. Lagi tak mau senyum lah. Tuan-tuan bubuh lah kan. Bubuh, tuan-tuan, Allah sebut mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Nampak? Bandingan orang nafkah jalan Allah seperti mana satu biji benih. Senang sungguh. Buh RM1. Satu biji benih, buh RM1. Allah keluarkan 7 cabang. Jadi 7 RM7. Allah ganda mi'atu habbah 700. Buh RM1 jadi 700. Allah ganda lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bubuh RM1, pahala akan jadi 700, diganda menjadi 1,400. Bayang tengok, senangnya nak dapat pahala. Buh RM1, 1,400. Lagi dengan buh RM1 lah. Ustaz, 1,400 dah, Ustaz. Banyak dah. Dah nak beritahu, senang dapat pahala. Buh RM1, 1,400. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah, tuan-tuan, pasal apa kita nak masuk neraka Allah? Baru ni ada orang jumpa saya, nak bunuh diri. Nak bunuh diri kerana apa? Bukan kegagalan percintaan. Bukan kerana tak ada duit. Orang kaya ada duit. Tapi kerana apa? Isteri dia mati, tuan-tuan, dalam keadaan yang tak disangka. Tadi Ustaz cerita ada jemaah, saya tak tahulah saya ceramah kat mana. Memang suami dia balik, tuan-tuan, meninggal. Dia kata, Ustaz, lepas Ustaz ceramah, dia meninggal, Ustaz. Dia jumpa saya, Ustaz. Saya kata, Allah minta maaf lah, saya pun tak sangka saya kerana saya kak. Dah, dia kata, memang suami saya nak meninggal, dia kata. Lepas ceramah, jadi tuan-tuan berhati-hatilah, tuan-tuan. Takut lepas balik ceramah, mati pula orang lagi. Allahu Akbar. Ni nak beritahu, dia kata apa? Ustaz, isteri saya mati. Saya tak nak isteri saya mati. Isteri saya mati, tuan-tuan. Tolong saya berniaga. Susah senang bersama kami hidup 29 tahun. Ustaz, saya tak tahu nak buat apa dah, Ustaz. Saya dah duduk dah di jembatan Pulau Pinang, nak terjun. Tiba-tiba dalam perjalanan tu saya buka ceramah. Ada ceramah Ustaz dalam tu pen drive saya cucuk. Bila dengar ceramah, Ustaz cerita tentang orang yang bunuh diri. Bila dia bunuh diri terjun bangunan, dia akan terjunlah selama-lamanya dalam neraka Allah. Kalau dia tikam, dia akan tikam selama-lamanya sehingga Allah ampun dosa dia. Kalau dia gantung, dia akan gantung. Saya pun tak jadi kalau aku terjun ya. Saya patah balik, Ustaz, mencari Ustaz. Ustaz, saya dah biasa hidup, Ustaz. Abang umur berapa? 51. Anak 2 orang bertam. Saya pun kata, abang, cuba abang cerita satu-satu.
Dia pun cerita, isteri saya ustaz tak patut mati ustaz. Dia baik ustaz, dia tolong saya. Kami meniaga ustaz, dia akan bangun pukul 2 pagi, dia tahajud dulu. Kemudian dia masak, esok lepas 2 pagi, dia kami niaga. Untung ustaz dia masak sedap. Allah ambil, pasal apa ambil? Dia kata, pasal apa ambil ustaz? Doktor ya, Saya kata, bang, mana milik kita bang? Isteri kita bukan kita punya. Ustaz cakap lah tak kena kat ustaz. Aku dah kata apa? Nak kata apa? Dia kata macam tu. Betul tak? Kan? Kita psikologi kan nak kata macam mana ni. Tak kena ke hang tak apa, kena ke hang tak apa. Kita pun, betul lah tak kena saya pun ada isteri juga. Abang sayang sungguh ke? Sayang ustaz. Isteri saya sayang tak sayang, saya panggil dia sayang. Ustaz panggil apa? Yang juga? Oi. Ustaz? Ling apa? Berbulu kau dengar kan? Tadi panggil Zizah ya. Ada. Panggil Zizah. Ustaz? Ustaz panggil apa? Terus Tuhan panggil Yang lah. Yam tu ayam. Bang, Ustaz sebut tadi, di antaranya tuan-tuan kebaikan, kita doa orang. Kita panggil orang sebagai doa. Saya kata abang panggil apa dekat isteri abang? Yang, itulah doa. Abang sayang sungguh ke? Ya. Saya walaupun saya sayang bini saya tak panggil yang. Ustaz panggil apa? Saya panggil nama. Ustaz teruk pada saya. Dia kata dia. Tapi abang telah doa, isteri abang dalam kubur, dia dapat pahala. Dia pun senyap ya. Pahala ke ustaz? Ish. Tapi saya tak boleh lena ustaz. Dia kata, tidur pejam mata nampak ustaz. Buat pergi mana pun nampak. Saya kata, abang hidup dengan dia 29 tahun. Takkan nak boleh lupa dalam masa seminggu. Takkan lupa punya. Itu macam mana ustaz? Saya kata, abang, baliklah. Mana baju yang ada, mana barang isteri, boleh lambat, pergi simpan bang. Jangan tengok. Kita tak boleh ustaz. Dia kata, saya tengok bekas yang dia minum dia, cawan. Saya teriak ustaz. Memang sayang tunggu. Tuan saya macam tu. Dah, alhamdulillah mati dah orang tua tu. Kan? Ni sampai macam tu. Alhamdulillah tuan-tuan, 2 minggu lepas dia main. Ni sebelum kami forum ni. Alhamdulillah ustaz, rupa-rupanya dia terletak pada hati kita. Dia kata tu. Saya kata hati macam mana? Hati kita ni kalau kita letakkan manusia, dia tak kekal. Kita letak pada benda, dia akan hancur. Kita akan ambil sesuatu yang ada dalam dunia ni, dia tak akan menjadi milik kita. Tetapi yang kekal no Allah ustaz no. Nampak? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan, kita sembahyang, kita puasa, kita buat ibadat, kita cari pahala untuk apa tuan-tuan? Untuk kita bertemu dengan Tuhan kita. Betul tak? Bila bertemu dengan Tuhan kita, itulah yang kita buat dengan keikhlasan. Itulah pahala kita tuan-tuan. Ya, bila sebut macam tu, saya kata abang macam mana? Alhamdulillah tak semangat saya ustaz. Saya tak semangat macam mana? Dah jumpa dah ustaz. Saya kata jumpa apa? Pasangan yang baru ustaz. Memang kau ajar dia abang ni. Saya kata hebat abang tu. Baru bagi motivasi baru sebulan lebih abang dah jumpa dah. Terus tu lah orang jantan dia kata. Itu nak bunuh diri tu. Ni, boleh hizab dah. Bapak saya lagi dahsyat. Sebut perempuan saya sebut lah. Sebut saja. Mak saya mati 4 tahun dah, 5 tahun dah. Sebut ni. Ya. Nikah mau. Tak ada mau. Dia jekah lagi kuat lah. Tokoh lagi kuat. Ayah saya zaman 80-an dulu bukan pakai speaker ni. Dia pernah jadi muazzin. Masa tu orang buat benang. Kami dulu azan buka tingkap. Allah Akbar. Allah Akbar. Orang tak main kan orang pergi benang. Woi mai. Sebab tu saya sorok macam bapak saya. Sorok dah tu. Dia baca khutbah tak payah pakai mic. Baca khutbah. Alhamdulillah. Ayah saya garang sungguh garang. Ni. Ya. Mak mati 5 tahun ya. Tak mau lah. Kau tak mau lah. Dia duduk mengajar tuan-tuan cari Senin. Dekat Sungai Dua. Anak murid dia umur 52. Mai jumpa saya. Tulis surat. Saya sangat berkenan dengan ayah ustaz. Seorang yang berhati wajah. Bila saya tengok wajah ayah ustaz,
terkenangkan Nabi SAW. Dahsyat. Last kali apa? Ustaz, saya jatuh cinta dengan ayah Ustaz. Boleh tak Ustaz tanya ayah Ustaz, saya nak nikah dengan ayah Ustaz? Dia buat gambar tu. Saya pergi ayah kedua. Ya, ada apa? Ya, ayah tu sunyi rumah ni. Ayah mau kalau orang perempuan kenan seorang. Tak ada mau cengeng nak mampu. Dia ni ada seorang murid ustaz ni umur 52. Dia bagi gambar mau. Gambar. Aku tak ada mau. Mak hang di hatiku. Belagak dah mampu. Ni tak mau tengok gambar. Aku tak ada mau. Gambar lawa tak mau. Nak mau sudah lipat boh. 3 hari lah main ketuk pintu. Ada apa? Gambar ada lah gambar. Tak boleh pakai tuan-tuan. Ni, pak saudara saya cerita. Makcik mati. Makcik saya mati kan. Cik, mai aku nak cium abah. Mai. Dah aku tak mau. Makcik hang di hatiku. Mai lah dah mai tengok je dia. Tak apa, aku tak tengok, tak apa dah. Wajahnya di hatiku. Kami dah siap tuan-tuan kapan nak semayang. Pakcik mai jadi imam, tak apa, hampa imam. Masuk dalam kubur, mai aku nak siram apa ayat apa kan. Minggu lah. Pi kat kubur, bawa ayat siram. Balik, ambil siram sambil teriak. Teriak orang tua-tua teruk. Dengan hingus jatuh atas ni. Kan, cuba bayang kalau hingus jatuh atas ni. Teruk tuan-tuan. Makan durian, kalau dia makan semangat ni, durian penuh aku ni. Saya hantam aku jaga. Dia cukup suka lah. Dia kata kalau aku panel 3, aku ikut sonong. Sebab selalu dia panel kedua, saya panel ketiga. Aku boleh hantam dah kali ni. Maaf yang hormat, saya tarik balik hormat tadi. Lagi dia hantam. Kan? Jadi, minggu kedua, minggu ketiga, bulan kedua. Tiap-tiap minggu pergi, siram teriak. Kata pakcik ni teruk ni. Apa kata dia balik nanti, rupanya minggu ketiga, bulan kedua, bulan ketiga, tiap hari tiram teriak. Teriak. Minggu apa bulan keempat kita tahan. Pakcik, awak ni duk pergi siram teriak ni. Kan? Kami cari makcik baru, mau tak? Tahu dia kata apa? Bukan pasal makcik baru. Ni makcik hampa yang lama yang dah mati ni. Sebelum dia mati dia habaq kat aku. Kalau abang nak nikah lain, abang bagilah rumput atas kubur tu tumbuh dulu. Hampa faham tak? Rupanya dia duk siram tu rumput tak tumbuh-tumbuh. Teratur lah tuan-tuan. Teratur aja. Sebab tu tuan-tuan, ada isteri, ada suami, ada anak-anak. Apa dia tuan-tuan, untuk kita doa untuk kebaikan kita. Sebab pahala kita, Ustaz dah sebut dah, belum tentu masuk syurga. Tapi dengan amal soleh kita buat baik ke orang, kan? Kita tolong orang, kita datang dengan keikhlasan. Allah, banyak kebaikan yang kita boleh buat sebelum kita bertemu dengan Allah Rabbul Jalil. Cukup setakat itu, kita sambung selepas ini kerana ada orang yang akan menghentam aku daripada tadi lagi dah tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daripada banyak-banyak yang Ustaz cerita ni tuan-tuan, yang kita duk gelak, yang kita duk keluar ayat mata ni pasal sedih cerita mati tu. Sedih, lucu cerita Ustaz bawa tu. Satu je poin yang Ustaz nak sampai, apa kebaikan yang kita buat untuk dapat pahala, mesti ikhlas tuan-tuan. Itu poin yang Ustaz sebut tadi, ikhlas. Kita buat kerja kecil-kecil tapi ikhlas kerana Allah Ta'ala akan balas. Kita buat apa saja amal ibadah, ikhlas kita nak mencari Allah akan kurniakan rahmatnya kepada diri kita. Itulah pahala yang kita nak cari, pahala yang kita nak buat, pahala yang kita nak dapat. Amalan yang kita buat, walaupun memberi senyuman kepada saudara kita dengan hati yang ikhlas, Allah Ta'ala akan bagi pahala yang sangat luar biasa. Yang lebih penting Ustaz lah ialah macam mana roh pula, bila kita mati besok, pahala yang kita duk bincang pasal pahala ni, dia dapat mengalir sampai kepada kita apabila kita berada di alam roh kelak. Silakan. Allah Akbar. 5 minit aja tuan-tuan, saya pun nak balik dah. Tak larat dah. Kerana saya nak bawa ustaz balik ke sekolah saya, dan esok pukul 4 saya kena hantar dia ke airport.
Lepas tu dia boleh belah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, apakah amalan yang kita buat walaupun kita dah tak ada, pahala berterusan. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salas. Bila mati anak Adam, putih. Qata'a ni putih yang tak ada sambung dah. Kecuali 3 aja. Di antara apa? Ilmu manfaat, sedekah jariah. Lagi apa tuan-tuan? Lagi ialah anak yang saleh yang mendoakan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, alhamdulillah ada adik-adik ni. Siapa yang daripada keluarga yang sama, mak ayah dia sama, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Pak memai tak? Tak mai. Mak memang tak mai, kuacak. Dia hantar 5 orang tu. Tuan-tuan percaya atau tidak? Mana nak tahu di kalangan 5 ini ialah bakal Perdana Menteri Malaysia. Tuan percaya? Adik, siapa nak jadi Perdana Menteri? Angkat tangan. Oh, Perdana Menteri. Gigi pun tak gosot. Siapa nak jadi Menteri Pertahanan? Oh, Menteri Pertahanan elok hang gemuk. Oh, macam Mak Sabu. Tarik balik Muhammad, tarik balik. Tuan-tuan, kita tak tahu tuan-tuan benda yang akan berlaku masa akan datang. Tapi alhamdulillah, mana nak tahu ini bakal imam, ini bakal orang yang hebat. Nampak sikit dah, simple aja. Anak yang soleh, ilmu yang manfaat. Walaupun kita hari ini tuan-tuan bercakap sembang santai ya. Kan santai je, mungkin ada gelak, mungkin ada yang kata balik tanya sedap tak? Depa forum sedap. Dapat apa? Tak tahu. Tak tahu tuan-tuan. Aku gelak daripada awal sampai habis. Tapi tak dapat apa pun. Tapi tuan-tuan dapat duduk dalam majlis ilmu, dapat pahala. Masya-Allah. Ustaz sebut tadi, baca hadis tadi. Kan? Kita alhamdulillah kita bagi tadi tabung. Jalan tabung sikit walaupun RM5. Baru ni kita buat dekat Fatimah Zahra. Syarifah Fatimah. Dia silap sebut tuan-tuan. Syarifah Fatimah. Kan? Cara kutip tak betul. Pelajar tahfiz malu kutip pun tepi dapat dalam 4,000 lebih aja. 5 lebih. Semalam tuan-tuan kita buat di Barakas. Barakas. Kan? Tak ramai, lebih kurang macam ni lah. Kita dapat dalam 8,000 cara kutipan tuan-tuan. Orang sana tuan-tuan, mereka bukan kerja macam tuan-tuan. Pejabat awam ni ramai. Tidak. Yang kerja dengan kerajaan, businessman. Dapat semalam 8,000, penoreh getah. Tu dia bila tabung lalu semua nak panggil. Nak bus RM1. Kali-kali dengan ustaz kena. Kali dengan ustaz kena. Derkah pula tu. Pelajar tu man. Ustaz dah bohong ni. Aku tak kau macam je. Dengan ustaz kena derkah. Pakak kalau tarik. Ustaz Azlim bubuh juga. Kau ustaz pun dah derkah. Alhamdulillah dapat 8,000. Itu sekolah agama. Tuan-tuan yang bos RM1, bos RM10, bos RM5. Kalau ikhlas kepada Allah, tidakkah itu pahala kita? Allah Akbar. Satu aja amalan yang tuan-tuan saya nak bagi tahu tuan-tuan. 2 minit. Yang mana kita buat tuan-tuan, semua Allah makbul. Apa dia? Jangan tinggal astaghfirullahalazim. Ingat ada Imam Ahmad bin Hanbal, dia duduk di Iraq. Dia ni terbuka hati dia ni nak pergi ke Mesir. Tiba-tiba sampai dalam musafir dia tu satu masjid. Bila sampai di masjid tu, habis dia solat, dia nak tidur malam tu. Nak tidur tepi kaki 5. Tiba-tiba Tok Siak yang jaga masjid tu, pipi, ukhruj min hadzal masjid. Tengok, ukhruj ni maksud dia kalimah yang agak biasalah. Ukhruj maksud dia keluar. Dia tak kenal tuan-tuan, dia tu Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak ada macam Facebook macam kita ni. Kan? Kenal Ustaz Azlin, kenal penyanyi. Ustaz Dr. Rizal, pakar babi. Tidak tak terkenal melalui Facebook dia. Ini moderator Istana. Terkenal. Ustaz lah Jerkah. Tidak tak kenal kan? Melalui Facebook. Imam Ahmad tak terkenal. Mana orang tahu? Tiba-tiba ukhruj min hadzal masjid. Keluar masjid. Dia tak kena keluar musafir, pergi carilah kaki 5 tempat lain. Tok Siak tu pergi cari. Hang lagi lah. Dia kata apa? Bara ni kuajak. Bara tu dia kata apa? Belah. Imam Ahmad bin Hanbal keluar tengok dia tu belah. Dia pergi tidur tempat lain. Dia pergi tengok jumpa mangkuk ayun tadi juga. Dia kata itulah bara.
itulah baru tu lagi kurang ajar. Beramus. Imam Ahmad dia tengok, dia belah kan. Dia pergi tidur pula. Rupanya Tok Siak tu tak puas hati, patah balik. Tengok ada roh. Roh tak masuk dia. Roh masuk dia. Hang ku tak mau tengok, dengan roh hang pun aku tak mau tengok. Roh, dia kata roh. Keluarlah tuan-tuan Imam Ahmad bin Hanbal, tiba-tiba ada seorang buat roti. Tak apa, dia kata, mai tidur rumah saya. Tidur rumah pun buat roti tu. Cuba tuan-tuan, bila tidur tuan-tuan tiba-tiba bangun pagi esok, dia buat roti. Dia bangun, astagfirullahalazim, ambil tepung, astagfirullahalazim, uli tepung, semua astagfirullah. Imam Ahmad terpegun. Hang ni selalu sebut astagfirullah, apa manfaat? Dia kata apa? Semua aku doa Allah makbul kerana astagfirullah. Tapi ada satu doa yang tak makbul. Apa dia? Aku nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Tahu Imam Ahmad kata, kerana astagfirullah kamulah aku didorong untuk datang ni, tidur di masjid ni, dan orang tu halau kerana astagfirullah kamulah. Sebenarnya doa kamu telah makbul. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal kerana astagfirullahalazim. Tengok, simple ya tuan-tuan. Benda yang simple, astagfirullahalazim, astagfirullah. Mana ada manusia tak ada dosa. Kita nak berduit pun berkira. Dia nak RM1 pun berasa berat tu. Kecuali orang yang ada iman. Allah, tuan-tuan nak duduk dalam majlis ilmu ni pun berasa panas pungkok dah. Duduk tengok jam 10 suku dah. Ustaz Izhar kata 5 minit, balun 25 minit. Ya kan? Tak kira asli pula dah dia. Dia 5 minit dah naik. Ni terleduk tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kita ada benda yang sangat simple. Astagfirullahalazim, Allah ampun dosa kita. Allah terima segala doa-doa kita. Apa yang kita nak doa tuan-tuan? Kita doa masuk syurga lah. Kalau lah tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan doalah kami sama yang ceramah ni. No? Ya Allah, bagilah Dr. Izhar masuk syurga. Boleh tak? Jangan lupa gemuk ni. Ya Allah, Ustaz Salih hari ni tak boleh nyanyi tuan-tuan. Dia sedih, aku tak puas lah malam ni. Tuan-tuan doa dia sama masuk syurga no. Jangan lupa yang baju biru tu, sebab dia biru tuan-tuan. Ya Allah, bagi Ustaz Zaid masuk syurga. Hampa jangan lupa doa aku sama. Walaupun jelkah tuan-tuan, doa lah saya manusia biasa aja. Saya bukan hebat, tapi saya suka duduk dengan orang hebat supaya saya nak jadi hebat. Saya bukan orang yang baik, tapi saya nak suka berkawan dengan orang yang baik. Saya nak jadi baik. Tuan-tuan ni bukan orang baik sangat pun, betul tak? Tapi tuan-tuan suka duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan nak jadi baik, betul tak? Kita doa ramai-ramai supaya kita boleh masuk syurga Allah. Esok kita masuk syurga seronok tak? Tuan-tuan mai jumpa saya, Ustaz kenal saya? Kenal? Memang tak kenal. Sebab tu kalau siapa mai jumpa saya, Ustaz kenal saya tak? Kita jumpa dekat Langkawi. Kenal? Tu tak kenal lah tu. Tapi kalau sebut Abang Aziz ke? Tu kau kenal mana Abang Aziz? Ambil mana? Ambil kencing ke? Oh, ingat aku tak tahu ke? Pergi kencing tak apa, jangan kena kencing. Itulah rahmat tuan-tuan. Umrah dengan dia 10 hari, jadi kawan yang baik. Inilah kawan yang baik. Kalau balik masuk syurga esok, saya nak duduk dengan mereka ni. Saya nak duduk dengan tuan-tuan semua. Adik nak masuk syurga tak? Masuk. Dengan Pak Hang tak main, Pak Hang tu suruh masuk. Jadi insyaAllah doa kita dapat kebaikan, walaupun sikit, menjadi manfaat kita untuk akhirat kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz lah.